pasang lagu raya sebelum satu Ramadan lagi. Sebelum terakhir ni nak ready nak raya ni. Memang dodol. Lagu raya yang cemarkan Ramadan ni. Ini nak orang tak kena tak nak merajuk pula color tak sama. Mungkin benda tu kot yang menyibukkan kita ke orang Melayu. Balik kampung lelaki, yang suami ke balik kampung isteri. Raya ni ialah kita menyambut kemenangan. Dekat mana balik kampung? Hadis, dalil, hujah. Kat mana? Hujung-hujung Ramadan ni kita lagi menghidupkan shopping kompleks. Kita memang dah terbiasa daripada dulu. Seronok raya tu lebih daripada seronok Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke edisi khas podcast Suara Nawatan, edisi khas penghujung Ramadan, nak masuk Syawal. Tapi special sikit kali ni. Suara Nawatan punya podcast kali ni kita buat collaboration. Podcast hari ni dia bukan Okah Nawatan semata lah. Dia bercampur. Kita punya lah sama-sama. It's a collaboration lah. Sebenarnya ini adalah Suara Nawatan X Fikir kan. Bersama kita Haji Zafri, the founder, dan bersama kita ialah L Kamel. Ya. Mr. L. Okay. Sihat abang? Alhamdulillah sihat. Saya follow. Hujung-hujung Ramadan ni rasa macam makin sihat pula. Betul. Saya nampak abang tu. Saya tu follow Facebook bang. Okey. Beriktikaf di Masjid UAE. Alhamdulillah. So 10 sepanjang 10 Ramadan ni UAE. Okeylah, kita nak katanya iktikaf ni 10 malam terakhir. Itu dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, dan para sahabat. Tetapi kita dalam realistiknya dalam keadaan bekerja, tanggungjawab dengan keluarga dan sebagainya, kalau kita boleh buat 10, kita buat 10 lah. Jadi saya tak dapat nak buat 10 hari straight. Alhamdulillah dapat 5 hari. Dan pada masa sama saya bekerja. Kalau ikutkan hukum iktikaf ni, sepatutnya kita duduklah di masjid tu secara sepenuhnya, tak keluar kan. Melainkan ada urusan-urusan darurat dan sebagainya. Namun begitu, istilahnya kata kalau kita tak dapat buat semua, jangan tinggal semua lah. Dapat 2-3 hari daripada 10 hari pun okey kan. Tak dapat buat 10 hari, janganlah kecam kan. Betul. Kita bagi lah berapa yang boleh dapat. Betul lah. Jadi Alhamdulillah, ya betul. Saya memilih beberapa tempat lah untuk banyak tempat lah, bukan di UAE saja. Ada di beberapa masjid macam, tapi UAE yang nak cerita ni iklan pula untuk UAE kan. Saya rasa ramai kot. Abang saya pun UAE yang mengetahui ataupun mendengar ataupun pernah melaluinya sendiri. Yang mana tempat iktikaf di UAE ni menarik. Dia ada keunikannya sendiri. Satunya ialah suasana iktikaf tu berbeza dengan tempat lain. Banyak orang yang bermalam di situ untuk iktikaf. Ada sebab-sebab masjid ni dia buat qiyamul lail start pukul 3, pukul 4 pagi, tapi tak ada orang main bermalam di situ. Tapi di UAE ni Alhamdulillah dah bertahun-tahun lah. Sejak saya rasa at least sejak 2013 atau 2012 lah. Student memang semua ambil peluang untuk beriktikaf. Student UAE di situ, orang luar pun datang, ada yang bawa anak-anak, isteri dan sebagainya, untuk duduk di masjid dan menghidupkan 10 malam terakhir. Bukan saja dengan solat qiyamul lail tu, baca Quran, solat sunat yang lain. Kemudian ada yang buat halaqah-halaqah kecil. Ada aktiviti yang disusun khusus daripada masjid ke? Tak juga. Nak katanya ada aktiviti tu, masjid hanya menyediakan buka puasa dengan sahur. Okey. Kan. Itu pun sahur pun kadang-kadang tak cukup. Terlalu ramai. Tapi yalah, ada juga yang disusun macam ceramah, tapi saya ingatnya dalam beberapa tahun dia jaranglah susun untuk semua tu. Kalau ada yang buat ceramah pun mungkin bahasa Arab, tak semua orang faham. Dia international, ramai student foreigner Universiti Islam Antarabangsa. Okey. Dan itu sebenarnya kena dia. Betul. Beberapa tahun yang lalu, dan saya rasa tahun lepas masih ada kot, saya tak ingat lah. Tapi ada imam yang daripada benua Afrika yang baca qiraat lain. Jadi bila kita baca tu tiba-tiba wadduha, terkejut kita. Ngantuk tu tiba-tiba terus segar kan. Benda dia baca ni kan, takut salah tempat kan. Betul. Jadi sebab tu dia unik lah. Unik. Jadi kita rasa seronok, kelainan. Kemudian doa dia, doa yang indah. Kalau kita ada faham sikit lah bahasa Arab kan. Tapi apa Haji Zafri pernah menetap di Saudi? Ya, pernah. Betul. Boleh tak kalau Haji cerita sikit apa perbezaan di hujung-hujung Ramadan ni, orang Malaysia punya suasana dengan Saudi punya suasana? Saudi sebenarnya kalau ikutkan menghidupkan 10 malam terakhir ni, yang meriah di Haramain lah, Mekah dan Madinah. Bukan nak spoiler, tapi kalau dekat tempat-tempat lain ni, di negeri-negeri lain ataupun daerah-daerah lain Saudi ni, 10 malam terakhir ni saya rasa dekat Malaysia lagi meriah. Ataupun dekat tempat yang saya pernah pergi UAE ni kan, lagi meriah. Dan spesifik pada dua masjid ni lah. Betul. Dua masjid ni memang masya-Allah lah.
apa ni Mekah dan Madinah ni memang kita boleh tengok live pun dalam YouTube kan. Apa Quran live apa Quran TV Sunnah TV kan. Betul. Memang nampaklah hidupnya tu. Tetapi di masjid-masjid lain sebenarnya taklah semeriah yang kita sangkakan. Bukan nak spoiler sikit. Tapi sebab bila saya tanya kan, kenapa tak ada orang yang duduk di masjid iktikaf kan, pada tempat saya dulu duduk di Jubail. Di bahagian Eastern Province lah, bahagian timur Saudi ni besar. Kalau macam Mekah Madinah tu dia bahagian Western kan. Kita belah timur. So adalah kawan-kawan yang jawab, kata sebenarnya dia orang ni mengambil pandangan yang Nabi bertikaf di masjid dan mengambil bertikaf sebenarnya di rumah dia. Sebab masjid Nabi tu sebenarnya yalah, rumah betul lah dia. dalam tu. Jadi dia orang duduk rumah. Okey. Saya tak faham lah, saya tak faham. Bab hukum ni tak reti saya nak ulas kan. Tapi dia orang datang lah qiyam. Jadi dia jadi macam masjid-masjid yang kebanyakan di Malaysia yang buat qiyam, orang datang. Lepas tu tapi tak ada orang duduk di situ. Tapi kan wife saya dulu belajar di Jordan. Okey. Ini cerita Saudi. Dia mungkin orang Arab ni lebih kurang kot. Orang Arab ni dia punya, dia kata orang Arab ni dia punya semangat hujung Ramadan tu, dia tak tidur malam, tapi dia tidur lepas subuh, bangun tengah hari. Dia tak tahu betul ke tak? Betul ke tak? Tapi bila masa dia pergi kerja, waktu bekerja di negara Arab, secara saya tahu Saudi, saya dah sini merasainya, tapi tempat lain sekali memang dipendekkan. Macam kalau di Arab Saudi dia setengah hari. Sama ada syarikat tu ambil waktu kerja 7.30 sehingga pukul 1 petang ataupun Zuhur, ataupun dia mengambil waktu macam sekarang kami ambil pukul 10 pagi sehingga pukul 4 petang. Dia untuk khusus untuk Ramadan sahaja. Maksudnya dia. Jadi saya teringatlah kalau kata tanya orang Arab ni kan, orang majikan-majikan dulu tanya kenapa kerja ni bulan Ramadan separuh hari, dia kata Ramadan Karim. Jawapan ni Ramadan Karim. Ramadan Karim maknanya nak mengatakan bahawa Ramadan ni mulia. Ramadan bulan mulia, jadi kita raikan dengan kemuliaan. Kita kurangkan bekerja supaya orang boleh beribadat. Tapi betul juga yang mana orang tu nak kata tidur lepas paginya, tidur nampak macam malas, tapi sebenarnya sebab dia malam tu berjaga malam tu. Berjaga betul. Kedai pun sama. Ini pun realitinya juga. Yang hidupkan malam lah. Tapi masalahnya kedai shopping kompleks semua buka malam sahaja. Kedai pagi semua tutup kalau dia Saudi. Shopping ke beli barang apa benda ke, shopping mall semua buka sampai 2-3 pagi. Maksudnya lepas subuh tu memang sunyi, sepi semua. Lepas subuh nothing. Tak kan nak cari breakfast pun tak boleh kan. Ya, confirm. Tapi saya mungkin sama kot dengan Jordan. Dan sebab nak sebut tadi kan, kalau menghidupkan 10 malam terakhir ni, saya rasa dengar kawan-kawan yang daripada Mesir kan, mungkin lain. Dia punya 10 malam terakhir dia, saya rasa mungkin meriah, mungkin lebih meriah dari Malaysia pun. Tapi at least untuk Saudi saya boleh kongsikan macam tu. Tapi orang Malaysia ni tak tahulah, dia kita memang dah terbiasa daripada dulu seronok raya tu lebih daripada seronok Ramadan. Pandangan Haji macam mana? Saya rasa macam tu kot. Memang kita pun apa orang jual baju raya, pasang lagu raya sebelum satu Ramadan lagi. Tak payah tunggu satu Ramadan, dia buka lagu raya dulu. Betul? Setuju. Lagu raya promosi dia sebenarnya pada pandangan saya lah kan, apa yang berlaku ni sebenarnya kadang-kadang dipandu oleh penyaga. Penyaganya yang nak awal-awal promote supaya banyak orang shopping pada Ramadan, beli tu beli ni, jadi dia ambil mood tu awal. Tapi sebenarnya kalau dari sudut keseronokan orang Malaysia, alhamdulillah lah, saya rasa saya ambil beberapa contoh lah kan. Contoh macam iktikaf misalnya, saya rasa mungkin 10 tahun lepas perkataan iktikaf ni bukan benda yang common. Orang rasa macam asing sikit. Janggal sikit. Tapi saya rasa sekarang iktikaf dah biasa. Kan banyak NGO buat iktikaf hujung minggu malam ramai-ramai kan. Ada yang anak-anak bawa mak ayah bawa anak-anak pergi masjid buat bersama iktikaf. Masjid pun makin lama makin banyak yang buat qiyam pada 10 malam terakhir ni. Saya rasa at least 10 years ago tak banyak masjid yang buat qiyam. Kan? Hampir keseluruhan masjid juga kot. Betul. Dan dia sediakan sahur dan sebagainya. Jadi maknanya orang makin lama makin meraihkan 10 bulan terakhir ni, dan saya rasa ini trend yang baik. Orang di Malaysia kita cuba untuk untuk matchkan 10 malam terakhir ni dengan ibadat. Bukan 10 malam terakhir ni, kalau dulu saya rasa masa kita kecil-kecil 10 malam terakhir ni nak ready nak raya ni, lemang, dodol, rendang. Betul. Kan duk ni potong sana potong sini, ketupat cari daun palas apa semua ni. Ini
dah saya rasa dah makin lama makin berkurang trend tu. Oh. Kalau El rasa bagus tak? Maknanya dah makin kurang orang nak cerita pasal dulu kecil. Dah dekat nak raya ni kena masak lemang ni, dekat nak raya ni kena masak ketupat ni. Jadi macam hilang dia punya. Yalah, dia hilang dia punya seri dia macam ni. Kita punya seronok raya ni saya rasa lah kan, sebab kita masa raya ni lah kita nak kumpul adik-beradik, kita kumpul masa ni lah kita nak ziarah mak ayah kita. Sebab sepanjang tahun kita sibuk bekerja, raya tu kita tunggu betul-betul, sebab waktu tu je kita nak balik jumpa mak ayah. Sebab tu dia punya aura raya lain. Seronok dia tu, seronok dia tu kan. Cumanya itulah kita ni Islam menganjurkan kita untuk mengejar Lailatul Qadar. Betul. Dia tak boleh dinafikan betul kan. Jadi bukan mungkinlah kita kata macam alah dah tak adalah nak meriah sangat masak-masak ni sekarang. Saya rasa kurang kot. Kurang sikit. Nak kata bukan orang semua macam beli je. Dia dah berubah hatta dia bukan sekadar raya, bukan sekadar Ramadan, atau kita waktu bekerja pun kita tak sempat nak masak. Kan? Tak sempat. Suami isteri dia balik dah penat apa semua. Balik pun kita beli juga kadang-kadang kan. Trend, dan saya rasa pun satu trend orang iftar di masjid ni makin lama makin biasa. Dulu saya rasa iftar di masjid ni sangat-sangat minimal orang yang pergi. Mungkin sikit lah. Imam mengambil lah confirm lah. Tapi orang nak saja nak datang buka masjid ni macam buka masjid. Tapi sekarang ni saya rasa hampir ramai yang mengambil peluang kan. Dinilai ni contohnya masjid dinilai impian ni setiap hari 700. Masya-Allah. 700 pack makanan. Memang dia isytiharkan setiap hari. Setiap hari. Bukan tunggu waktu cuti je. Hujung minggu 1000. Masya-Allah. Dan habis. Masya-Allah. Habis makanan tu. Dan memang orang semua datang untuk pergi ke masjid untuk iftar di situ, dan kita sebenarnya bagi peluang ruang pahala pada orang yang nak menyumbang. Betul. Ditimbal balik dekat situ. Dan banyak orang makin lama makin seronok untuk bersama jemaah beramai-ramai iftar di masjid, solat sekali terus senang, bawa anak-anak sekali di situ. Kan? Sebab dia perubahan zaman kan. Betul. Perubahan zaman dan kita, saya rasa nak katanya ini perubahan yang pada saya baiklah. Betul. Perubahan yang sangat baik kan. Kita menghidupkan masjid di bulan Ramadan ni, satu benda yang kalau dulu 10 hujung-hujung Ramadan ni kita lagi menghidupkan shopping kompleks. Masa tu lah nak beli baju, masa tu lah nak ni, masa tu lah sale shopping semua ni. Kan? Bagus untuk penjaga, tapi kena ingat roh Ramadan. Roh Ramadan, betul. Lagu raya. Okey. Lagu raya ni dia benda yang tak lapuk dek zaman lah. Dulu lagi dah ada lagu raya dan sebagainya. Tapi semakin hari semakin berubah semakin banyak perubahan. Kalau saya sini, saya orang media banyak tengok video klip raya. Sebab saya nak tengok, kita suka tengok color grading dia ada apa jalan penceritaan dia, kan. Tapi nilai di sebalik lagu raya tu, Haji rasa macam mana? Lagu generally ataupun secara umumnya lagu ni hiburan lah, kan, menghiburkan orang. Cuma apa mesej yang kita nak sampaikan pada hiburan tu? Cubalah kita tengok secara umum lah. Bila kita dengar lagu raya ni, apa mood je El? Apa mood dia dengan lagu raya? Mood sedih kan? Mood sedih kan? Mood sedih kan? Banyak lagu raya yang kita nak ni cerita semua sedih lah. Dendang Perantau ni zaman dulu lah kan. Daripada kita kecil, lagu Evergreen ni, Dendang Perantau, apa nama, Satu Hari di Hari Musafir Raya di Aidilfitri. Allah dengar menitik air mata. Kan? Tapi persoalan ni sekarang ni lah, kenapa kita kena sedih bila masuk raya? Kenapa kena sedih masuk raya? Ada ke raya ni sepatutnya gembira macam mana? Sepatutnya kita sedih meninggalkan Ramadan. Sebab tu ada lagu Nada Murni, Robani, yang menceritakan tentang macam mana sedihnya Ramadan nak ditinggalkan. Itu betul. Sedih meninggalkan Ramadan tapi bukan sedih nak menyambut raya tu. Sedih sebab apa? Sedih sebab meninggalkan pada Ramadan. ulama ataupun ulama, para salaf, sahabat sebenarnya sedih untuk meninggalkan Ramadan. Sebab dia tak tahu sama ada dia dapat tak jumpa Ramadan akan datang. Tapi lagu-lagu raya kita lebih kepada yang suasana raya terkini. tu sedih kan. Kena tinggal dengan girlfriend ke masa raya kan, kena tinggal. Tak dapat balik raya. Jadi saya rasa insya-Allah lah benda ni perlu diubah secara perlahan-lahan lah. Secara perlahan-lahan, yang mana sepatutnya kita fokus kepada Ramadan itu sendiri. Lagu raya yang memusnahkan ataupun merosakkan, mencemarkan imej Ramadan ni. Ini nak tanya pasal itu. Sebut kenapa yang tu lah. Yang tu. Macam mana sebutlah nama dia, nanti orang pergi tengok pula. Dia macam dah sampai satu tahap yang melampau dah saya. Itulah saya kata, apa sebenarnya yang kita nak sambut pada Aidilfitri ni, pada raya kan. Bila kita kata sedih satu hal, ada juga yang
orang kata terkinja-kinja happy tak tentu hala ni. Happy bagus untuk Ramadan, Happy tapi happy bagus untuk untuk raya, happy yes. Tapi happy apa? Happy sampai melampau-lampau contohnya kan. Main mengapi okey lah. Kan, tetapi sampai main mengapi sampai putus, meletup-letup sana sini sampai injury lebih-lebih. Betul lah. Jadi semuanya kena ada moderation. Berpada-pada lah. Jadi masuklah yang tadi tu. Dia mungkin excited. Orang mungkin excited nak buat raya, dan dia nak buat satu kelainan sebenarnya, nak kasi seronok, happening lagi raya, dia buat benda yang pelik-pelik. Akhirnya priority sepatutnya pada Ramadan. Bila dia mengganggu fokus untuk beribadah pada Ramadan, pada saya kita kena tolak lah. Okey, betul, setuju. Kalau di Saudi ni raya tak raya saja. Tak, dia seronok dia bila sampai hujung tu masjid makin penuh, makin meriah. Saya dapat rezeki, dapat peluang beraya di Madinah misalnya kan. Ui, memang sebab tak macam saya cakap tadi lah, dah hujung-hujung tu lagi penuh masjid. Kan, lagi penuh masjid, lagi penuh orang iktikaf beribadat semua. Masjid tu terang benderang. Malam raya tu lagi terang. Kan, dan orang stay terus di masjid tu sampai ke waktu solat raya. Yang geng-geng iktikaf lah. Mantap. Sepenuh masjid. Jadi malam raya tu sampai ke pagi esok dia duduk situ dah. Bertakbir raya pun kat situ dah. Dia memang bukan style beli baju raya ke apa. Kan dia pakai jubah tu kan. Sepanjang bulan Ramadan sampai raya. Arab ni jubah putih tu, itulah baju semayang dia. Itulah baju dia pergi shopping komplek. Itulah baju dia pergi kerja. Kan, kilang oil and gas ni kalau yang bahagian admin tu memang itu. Pakai jubah. Pergi sekolah pun itu, pergi universiti pun itu. Jadi masalah membeli baju raya ni tidak timbul. Bukan dia lah. Dia buka almari tu semua jubah putih je. 1, 2, 3 semua putih habis. Kita je warna-warni. Warna tema tahun tu putih confirm. Tahun depan putih juga. Dia semua putih, semua putih. Arab Saudi hitam sikit kot. Kalau dia hanya jubah pada Arab ni, kalau dia hanya tukar warna bila musim sejuk je. Kalau hari-hari selain daripada musim sejuk, putih. Okey. Tak ada masalah kalau warna tema semua ni. Kalau buat tahun tu nak promote tema, kalau apa kedai nak buat tak ada. Tema dia putih. Tak laku lah. Kalau bulan bintang nak jual kat Saudi memang tak laku lah ni. Putih lah. Tapi masalahnya dia tak hilang satu masalah. Pada saya menarik lah. Kan, kita masalah yang biasanya telah berlaku bila hujung Ramadan ni, kita duk fikir tahun ni baju colour apa. Tengok butik ni Elra eksklusif, bulan bintang, Jekyll semua kali keluar model tema kali ni. Kita pun nak baju macam ni lah, kita hilang. Tapi betul lah, saya sendiri pun hatta bukan sekat color code. Saya dah beli baju anak kali hijau, kata apa, mint green. Hijau apa? Hijau mint green tu bawa 3 hari saya pusing sini. Dah masalahnya bila kita tanya orang rumah, kita ni hijau, dia kata bukan. Ni bukan hijau. Ada 7 jenis hijau. Special lah kita ni kan. Dah kita pula kena pula. Ni hijau lah ni. Ini pun hijau juga. Tak, ini hijau lain. Dah tak kena pula. Jadi satu masalah yang kita kena fikirkan. Why? Senang. Jadi sebenarnya tak ada sebab pun. Sebab budaya. Mungkin benda tu kot yang menyibukkan kita ke, orang Melayu. Betul. Saya rasa sorry lah kan, para penonton, mungkin kita ni macam orang kata anti climax ke lah kan. Itulah seronoknya raya kan. Tapi pada saya benda ni perlu diambil secara berhati-hati lah. Boleh nak raya pakai baju macam saya pakai baju Melayu macam ni, cantik, dan kita pun nampak seronok pakai. Tapi sampai kita nak bergaduh, nak orang tak kena, tak nak merajuk pula colour tak sama. Yalah. Hilang mood raya tu. Hilang mood Ramadan lagi dah hujung-hujung. Jadi spoil lah. Jadi kena ada limit lah. Semuanya ada limit. Okey. Berpada-pada lah. Kalau lari sikit tu relax je lah. Okey kan. Yang penting raya. Betul. Jadi nak balik pada poin tadi, bila hujung-hujung ni orang lagi semangat dan jadi lagi bersungguh-sungguh beribadat kat negara Arab ni. Jadi tak kisahlah dia iktikaf kat rumah ke mana, tapi kesungguhan untuk beribadat tu clear. Seluruh Saudi macam tu pada saya. Sebab nak kejar Lailatul Qadar tu. Macam saya tengok even orang Arab di luar pun sama lah macam saya cerita kenapa UIA hidup. Sebab orang Arab di sana tu yang menghidupkan, mengejar efek lah pada orang kita lah. Australia pun orang Arab kat sana yang hidup kan, jadi seronok. Jadi masjid tu jadi tempat yang lebih seronok untuk didiami pada hujung-hujung Ramadan ni. Saya orang tempatan ni menumpang rahmat adanya orang international ni kan. Betul. Yang itu pada saya satu benda yang kita bersyukur lah. Kerana budaya yang baik dibawa masuk ke dalam ke tanah air kita yang memang boleh untuk kita ikuti. Terima kasih pada diorang juga lah.
Walaupun orang kata Arabisasi dan sebagainya, tapi benda yang baik tu tetap baik lah. Sebab kita sebenarnya bergantung kepada hadis Nabi. Nabi memang suruh menganjurkan menghidupkan 10 malam terakhir ni. Cuma kita tak nampak macam mana rupa dia. Macam mana rupa dia nak hidup 10 malam terakhir ni. Jadi mereka bawa Buat contoh. Contoh tersebut. Itu je. Betul. Tapi sebenarnya budaya itu ialah budaya Islam, bukan budaya Arab. Betul. Macam mana Haji menguruskan Haji mempunyai keluarga yang besar, saya besar. Macam mana Haji menguruskan nak balik raya ni? Nak menguruskan 3 kampung. Ramadan atau raya ni kita akan sinonim dia dengan 2 benda kot. Satu solat raya. Itu given lah. Kemudian satu lagi adalah balik kampung. Okay, balik kampung ni kita kembali kepada tadi. Bila kita cerita Ramadan, kita kembali kepada asas pada Ramadan ialah beribadah. 10 malam terakhir dianjurkan beribadah. Okay, raya pula. Raya ni ialah kita menyambut kemenangan. Solat raya. Okay. Dekat mana balik kampung? Dekat mana balik kampung? Hadis, dalil, hujah, pengalaman sahabat ke, Nabi, kat mana? Masya-Allah. Jadi kalau kita sebenarnya cuba fikir balik tentang apakah anjuran-anjuran dalam Islam ni untuk kita raikan Aidilfitri tu, sebenarnya tak ada. Tapi kenapa kita duduk cakap tadi lah, kenapa orang ambil akhir raya untuk balik kampung? Sebab masa tu lah nak kumpul. Okey lah, tak ada masalah. Tapi dia punya limit dia apa tadi? Dia mesti ada limit kan. Limit dia ialah sampai benda tu menyebabkan perkelahian, pergaduhan, merosakkan harmoni rumah tangga. Jadi akhirnya tak betul lah. Sebab itu bukannya keutamaan dalam menyambut Aidilfitri. Menyambut Aidilfitri ialah berkumpul keluarga, fine. Balik kampung okey. Tapi bergaduh ada? Tak ada. Kan? Jadi yang nak duduk kita pun duduk tengok media sosial akhir-akhir beberapa hari ni kan, yang duduk balik kampung lelaki, suami ke balik kampung isteri, suami ke isteri, tahun-tahun ni suami ni isteri. Lepas tu ada kata saya duduk dekat, no problem. Ada yang kata saya sebenarnya terpaling mengasihi isteri. Tiap-tiap tahun isteri je, no problem. Yang ni pula saya terpaling superior, lelaki yang kawam. Tiap-tiap tahun saya dulu. Jadi kat mana sebenarnya? Yang betul je. Kan? Pada saya kunci dia satulah. Kunci dia adalah toleransi. Toleransi dan faham asas tadi tu. Bila kita tahu bahawa konsep meraihkan Aidilfitri ni adalah solat Id tu, dan bergembira di atas itu, maka kita tak kisah pun di mana-mana. Okey. Jadi bila kita nak decide nak balik kampung raya ni, kita bincanglah dengan isteri kita. Tak kisah ada 1 ke 2 ke 3 ke 4 isteri kita, tak ada masalah kan. Tapi berbincangan dan toleransi tu yang paling utama. Point dia kat situ. Jadi kalau orang yang ada satu isteri ni, satu hal lah. Maknanya dia ada satu kampung dia dan kampung mertua dia. Okey, satu dua je. Jadi bila ada 2 isteri ni, maka ada 2 kampung mertua. Kalau mertua ni masih hidup kan. Jadi macam mana nak urusnya? Okey. Kembali balik pada asas dia. Sentiasa kembali pada asas. Dalam satu rumah tangga ni sebenarnya keutamaan tu diberi pada siapa? Orang yang ada satu isteri, maka satu suami, satu isteri. Kalau orang yang ada 2 isteri, maka dia ada satu suami, 2 isteri. Jadi kalau kata kita pakai undi, isteri menang. Main ni lat-talilat ke? Siapa menang kata. Boleh kalau nak buat macam tu. Boleh sebenarnya. Tetapi toleransi lah. Kalau memang keluarga tu kata okey, kita lat tali je, siapa terkena dia okey. Yang penting semua okey kan. Semua setuju okey kan. Semua setuju betul. Bijak kan. Betul. Boleh macam tu. Tapi terpulang. Akhirnya sebenarnya dia terpulang dan objektif utama dia jangan bergaduh lah. Dia sama macam konsep orang kata nak macam orang nak cium hajar aswad. Betul lah, sama. Benda sunat. Kau buat sampai mencederakan orang dan sebagainya, tu benda tu haram. Tak perlu kan? Tak perlu. Berpada lah kan. Berpada. Okey. Jadi saya ambil lah, kalau kita sebenarnya apa petunjuk yang kita nak kan. Kan kita ni katakan ikut saya lah pula, ikut apa kan. Dia petunjuk hadis kan. Sebenarnya yang lebih berhak ke atas orang perempuan itu siapa? Keluarga dia ke ataupun suami dia sekiranya dia telah berkahwin. Jadi tu ada hadis Nabi yang mengatakan bahawa ada sahabat bertanya kan, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, siapakah yang orang yang paling berhak ke atas seorang isteri? Maka baginda bersabda suaminya. Kan? Dan aku bertanya lagi, Aisyah kata, lalu siapakah orang yang paling berhak ke atas seorang lelaki? Maka baginda bersabda ibunya. Sebenarnya hadis ni dan hadis-hadis lain lah, banyak sangat hadis nak cerita kan. Tapi hadis ni at least menunjukkan kepada kita sebenarnya
isteri ni ikut suami lah. Betul. Priority dia. Suka atau tak nombor 2 kan. Saya cakap macam ni kan. Haji kira hebat. Comment off. Kayaknya Haji tapi nak kata je, itulah asas dia. Betul lah. Tapi adakah kita ni orang suami ni macam macam saya kan kata, adakah kita nak kata ikut saya lah, awak berhikmah. seorang suami yang menyayangi isterinya, tak kisah berapa isteri dia pun, pastinya akan menggunakan hikmah. Betul. Perbincangan, toleransi, yang mana yang semua orang kena faham, hak asas dia ialah suami. Maknanya isteri tak boleh timbulkan isu yang kata awak menzalimi saya kerana saya tak boleh jumpa mak ayah saya. Tak betul, sebab hadis Nabi kata yang berhak ke atas isteri dia adalah suami itu. Melainkan ada darurat, mak ayah sakit apa semua, kenalah balik kan. Suami dia pun janganlah ngada-ngada sangat lebih, dan tidak ada ketaatan pada suami dalam keadaan isteri ni dah ada darurat pada mak ayah dia, memang kena pergilah birrul walidain kan. Tetapi kalau dalam keadaan biasa-biasa, balik gaya, semua okey je, jadi tak adalah kata asyik balik kampung awak itu zalim. Sebenarnya dari sudut kaedah dia salah. Tetapi bila sudut toleransi, harmoni ni memang suami ni pun janganlah lebih-lebih sangat menggunakan kita ada hadis Nabi. Tapi dia bersederhana lah pasal kita. Jadi dia bukanlah soalan objektif macam tu kan, dia lak tali lak boleh. Sebab kalau kita nak kata ni, kata siapa yang sebenarnya bertoleransi, suami toleransi ke isteri toleransi, dia takkan habis. Dia kata saya yang tolerate, awak patut kena dengar saya. Yang isteri boleh kata tak, saya yang tolerate, awak patutnya dengar sikap saya. Jadi dia akhirnya objektif berseronok di Ramadan, bulan hari raya tu jangan hilang lah. Betul. Sampai gaduh-gaduh apa semua tak. Dekat Saudi Abil, raya, pagi raya lepas solat tidur habis. Kedai tutup hari raya pertama, kedai tutup sampai tengah hari. Ini betul-betul nak cari makan tak ada. Hari raya puasa kita kat Malaysia ni, kalau lepas raya makan, kemudian lepas waktu duha makan, lepas zuhur makan. Balas dendam sebulan kan. Balas dendam. Tepat. Saudi lepas raya semayang je, habis khutbah je tidur. Sunyi, sesunyi-sunyi je bandar Madinah tu. Kosong. Hebat. Semua sebab apa? Qada tidur yang tak cukup masa menghidupkan 10 malam terakhir tu. Yang itu yang sepatutnya. Betul lah. Jadi berbeza. Jadi kita melihat suasana di luar ni supaya kita ambil pengajaran. Seronok dengar cerita-cerita daripada Haji Zafri. Pengalaman sebab kita tak ada pengalaman tu, bila dengar tu real lah benda tu. Kata Saudi orang Arab ni tidur lepas subuh, dia ada sebab-sebab dia menghidupkan Ramadan. Dia tidur bukan lepas subuh, dia tidur lepas waktu duha, lepas duha kan, lepas subuh mengaji. Satu fitnah lepas subuh bukan immediately, sebab dia bila hidupkan malam terakhir ni memang dia akan berjaga malam tu, qiyam, sahur, solat subuh tu, ngaji sampai waktu isyraq duha ni baru dia tidur. Sebab itu sampailah ke few hours, kemudian zuhur dan sebagainya. Macam itulah rutin dia. Benda tu, benda yang baik tu boleh kita ambil kan. Okay Haji, rasanya kita dah sampai di penghujung. Alhamdulillah. Haji Zafri, ada apa-apa ucapan untuk kita punya raya ialah hari kemenangan dan keceriaan. Maknanya kena gembira. Jangan cemarkan dia dengan bergaduh. Pagi-pagi raya memang kita kena minta maaf. Tapi sampai ialah bertengkar ke, awak tak nak salam saya tak nak salam awak ke, kenapa tak nak ambil gambar macam ni, bergaduh pula. Nak ambil gambar, yang orang ni dah penat nak ambil gambar dah tu kan. Awak ni tak nak ambil gambar dengan saya tu. Itu kata drama biasa. Janganlah buat macam tu. Ingat-ingat raya ni kita nak gembira kerana berjaya beribadat sebanyak mungkin masa bulan Ramadan. Puas hati dapat khatam Quran, happy. Puas hati dapat solat qiyam kan, 10 malam terakhir, happy. Puas hati dapat berpuasa dengan penuh penghayatan. Maknanya puasa yang sempurna lah orang kata kan, menjaga mata, ria, telinga, mulut, kita happy, celebrate pada itu. Jadi benda-benda yang saya suka perkataan Indon ni panggil sepele kan. Sepele. Benda kecil masa bulan hari raya ni lupakan settle lah. Lupakan. Sebagaimana kita suka memaafkan orang, maka maafkanlah pada hari itu sendiri. Kan. Terlambat sikit bersiap nak pergi rumah orang tu dah lah. Ini semua drama biasa kan. Apa lambat kan? Sini kan. Kemudian kalau kena traffic jam tu,
tenang dan bersabarlah. Confirm Betul, jam betul. ni tahun ni. Confirm benda tu Doa pula. kejadiannya. Itu je lah, saya rasa hidupkan raya ni atau Eid ni dengan suasana yang sepatutnya. Takbir dengan semangat. Jangan menangis takbir tu. Ya. Takbir ni takbir kemenangan, takbir berjaya. Wallahualam. Okay. Kita harapnya kita tak terlepas daripada kelebihan-kelebihan Ramadan yang Allah janjikan, kan, pelepasan daripada api neraka. Okey, InsyaAllah, amin. Haji, terima kasih banyak. Terima kasih. Masih banyak Terima kasih kerana datang ke Nilai. Okey. Ni podcast ni ditaja oleh siapa ni? Podcast ni ditaja oleh hamba Allah yang pemurah. Insya-Allah. Terima kasih pada Fikir-Fikir kan jemput kami daripada Suara Anak Watan. Terima kasih Suara Anak Watan kerana sudi sampai ke Fikir-Fikiran di Nilai. Terima kasih. Okey, kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.